اللهم ألهمنا ممن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهمية وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلمه في الدارين آمين. Sekarang sebagai kehendak dan menentu yang sekira-kira bertentang ia dengan ta'alluq ilmunya dengan mungkin itu, seperti mengkehendaki dan menentukan seseorang kita dengan ada yang lawan tidak ada, atau dengan tiada ada yang lawan ada, atas sifat putih lawan hitam dan lainnya, atau atas sifat hitam lawan putih dan lainnya, atau lainnya seperti kuning atau merah atas qadar bagian-bagian, seperti pendek lawan panjang, atau panjang lawan pendek dan lainnya. Artinya lain daripada bagai-bagai yang tersebut. Sebagai kehendak dan menentu. Di sini kita kena ulang balik pada huraian dahulu yang sebut pada ta'rif sifat iradat yang dahulu. Kita ulang balik pada ta'rif dia, ta'rif bagi sifat iradat. Kita ulang balik katanya yang ke-10 iradat. Artinya kehendak Allah Ta'ala, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kita ambil di situ pada katanya yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kita ambil di situ. Kita ambil di situ yang dengan dia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kemudian kita tengok pada kata yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kemudian kita sambung dengan yang di sini. Kita sambung dengan di sini sebagai kehendak dan menentu. Di situ. Tersambung di situ. Kalau nisbah bagi orang yang belajar ilmu nahwu, sebagai kehendak dan menentu ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bagi mengkehendaki dan menentu, pada kata yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Itulah susunan cakapannya.
Susunan cakapan kitab ibarat kitab. Susunan cakapan tu dikatakan ibarat kitab. Memanglah kitab ini susunan dia tu dalam sedikit, lebih dalam daripada kitab Faridah. Maka tak dapat tidaklah kita kena tengok susunan cakapan dia dulu untuk kita senang faham. Jadi kita buat sambungan dua tempat. Kita tengok dua-dua tempat itu, yang mana kata yang dengan dia sedia menghendaki kan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kemudian sambung di sini sebagai kehendak dan menentu. Itulah sambungan cakapan dia ibaratnya. Jadi kalau kita nak sambung dua tu, maksudnya jadi huraian tu kita nanti lagi. Kita tengok susunan ibarat kitab dulu. Jadi kita tengok kepada dua tempatnya. Yang dengan dia sedia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia. Kemudian kita tengok pula sebagai kehendak dan menentu. Jadi sambungannya yang dengan dia mengkehendaki, yang dengan dia mengkehendakikan tiap-tiap mungkin dan menentu. Sambung di sini sebagai kehendak, mengkehendaki sebagai kehendak, menentu ini sebagai menentu, gitu. Mengkehendakikan tiap-tiap mungkin sebagai kehendak, menentu yakni sedia dengan dia sedia menentukan dia akan mungkin sebagai menentu, dan menentu ini dan sebagai menentu. Itulah. Jadi kita ulang balik pada ta'rif sifat iradat. Tengok huraiannya. Dan iaitu iradat, sifat. Jadi maksudnya iradat ni adalah satu sifat. Namun bagi satu jenis sifat yang sedia adanya. Ada dia tu pada zat Allah Ta'ala. Iradat ni namun bagi satu sifat yang sedia, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang dengan dia, dengan sifat iradat ini, sedia mengkehendaki. Ini sedia mengkehendaki Allah akan tiap-tiap mungkin. Dan menentukan dia kan tiap-tiap mungkin. Sebagai menentu, sebagai kehendak dan menentu. Kita sambung di sini, kita langkah, kita sambung di sini. Sebagai kehendak dan menentu yang sekira-kira bertentang, ini berbetulan. Bertentang, yakni berkebetulan, bermuafakat, ia kehendak dan menentu. Dengan ta'luk ilmunya. Bertentang, kita buat susunan ibarat dulu ya. Bertentang dengan ta'luk ilmunya. Jadi dengan tu sambung dengan bertentang. Dengan ta'luk tu, perkataan dengan ta'luk tu sambung dengan bertentang. Bertentang, muafakat dengan ta'luk ilmunya. Ta'luk ilmu dengan mungkin itu. Dengan mungkin tu kita sambung dengan ta'luk ilmu pula. Dengan mungkin itu kita sambung dengan ta'luk ilmu pula. Ta'luk ilmu dengan mungkin itu.
sebagai kanda dan menentu. Apa maksud dengan kanda, apa maksud dengan menentu, itu lagi akan datang dia cerita ni. Lagi akan datang sana ada sebut. Sekira-kira bertentang ia berkebetulan bersepakat dengan ta'alluq ilmunya, ilmu Allah, ta'alluq ilmu dengan mungkin itu. Jadi apa maksud dengan kata ta'alluq ilmunya? Ta'alluq ilmu itulah dikatakan inkishaf. Ta'alluq ilmu itulah yang kita katanya tahu. Artinya kita kata kenal. Ta'alluq ilmu itulah yang kita cakapnya. Saya kenal siapa dia orang tu. Saya tahu benda ini apa benda. Saya tahu cara nak buat benda ni begini-begini. Tahu. Itu ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmunya, kita bagi faham ta'alluq ilmunya dengan mungkin itu. Kita bagi faham di situ dulu. Ta'alluq ilmunya dengan mungkin. Yani tahu Allah Ta'ala dengan mungkin. Perkara yang Allah Ta'ala tahu dengan mungkin. Sakutan dengan mungkin. Jadi Allah Ta'ala mengkandak dan Allah Ta'ala menentukan mungkin sekiranya bertentang, yakni muafakat berbetulan dengan ta'alluqnya dengan ilmu, ta'alluq ilmunya dengan mungkin. Bertentang tu maknanya selorong, sepakat, kebetulan, jadi betul, sama, begitulah. Itu bertentang. Jadi kita maklum bahwasanya ilmu Allah Ta'ala ada satu ta'alluq saja. Ini kita kembali kepada huraian ta'alluq ilmu dulu. Untuk nak senang kita faham di sini. Ilmu Allah Ta'ala, ta'alluq dianya ialah ta'alluq inkishaf sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Dengan maknanya Allah Ta'ala tahukan segala perkara, tahu itu tahu sedia kala dah. Dah sedia kala. Kemudian Allah Ta'ala tahu dengan segala perkara, itu tahu sedia kala lagi dah. Kemudian apa benda yang Allah Ta'ala tahu itu ialah setiap benda yang wajib, benda yang mustahil, benda yang harus. Jadi maknanya sifat ilmu dia bertakluk dengan benda yang wajib, dengan benda yang mustahil dan benda yang harus. Dengan maknanya Allah Ta'ala tahu kesemuanya daripada benda yang wajib. Dengan maknanya tidak ada benda yang wajib melainkan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala itu kalau kata ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dengan yang wajib. Maknanya tidak ada benda yang wajib melainkan Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Tahu dengan secara melengkapi, meratai. Dan ta'alluq ilmu dengan benda yang mustahil. Ta'alluq ilmu tu kalau cakap bahasa kita tahu itulah. Kita tahu, atas setengah tu kita panggil, kita kenal, mengenal, mengetahui, tahu, itu sama saja. Itu dikatakan ta'alluq ilmu. Jadi ta'alluq ilmu ada ta'alluq juga dengan benda yang mustahil. Dengan maknanya tidak ada benda yang mustahil melainkan Allah Ta'ala kenal kesemuanya. Tidak ada benda yang mustahil yang Allah Ta'ala tak tahu, tidak ada. Jadi setiap-tiap perkara yang mustahil Allah Ta'ala tahu.
tapi tahu kata mustahil. Ha. Satu lagi pulanya, ilmu Allah Ta'ala bertakluk juga dengan benda yang harus. Maka benda yang harus ialah, setengah pada benda yang harus ialah mungkin inilah. Benda yang harus ada, harus tiada. Dengan sebab apa dia? Dengan sebab benda yang wajib. Kalau perkara itu perkara yang wajib. Perkara itu perkara yang wajib ialah zatnya dan sifatnya. Itu ada, tak terima, tak ada. Kita maklum, benda wajib, benda ada, tak terima, tak ada. Benda mustahil, benda tak ada, tak terima, ada. Benda harus, benda yang terima ada dan terima tak ada. Maka benda yang wajib Allah Ta'ala tak boleh nak menentu, tak boleh nak mengada. Sebab benda itu dah ada. Benda wajib, benda yang ada, maka dengan sebab benda yang ada itu Allah Ta'ala tidak menentu dan tidak menjadi. Mana tak bertakluk oleh sifat kudrat, tak bertakluk oleh sifat iradat. Tapi dia tahu. Benda mustahil, benda yang tak ada, tak terima ada. Maka tidak dimenentu oleh iradat dan tidak menjadi oleh kudrat. Sebab benda ini tak boleh nak terima, tak terima ada. Tetapi ilmu dia tahu. Dengan maknanya benda mustahil ditakluk oleh ilmu, kudrat iradat tak bertakluk dengan benda mustahil. Sama juga dengan benda wajib. Kemudian benda mungkin. Kemudian benda mungkin, artinya dikatakan benda yang harus, memanglah ilmu bertakluk dengan benda yang mungkin. Dan benda mungkin boleh Allah Ta'ala bertakluk oleh sifat iradat dan bertakluk oleh sifat kudrat. Benda mungkin ditakluk oleh sifat ilmu, ditakluk oleh sifat kudrat, ditakluk oleh sifat iradat. Saya ulang balik. Benda wajib ditakluk oleh sifat ilmu. Benda wajib ditakluk oleh sifat ilmu, tidak ditakluk oleh sifat iradat dan kudrat. Kita tengok 3 sifat tu saja. Benda wajib ditakluk oleh sifat ilmu, tidak ditakluk oleh kudrat dan iradat. Sekali lagi, benda wajib ditakluk oleh ilmu, tidak ditakluk oleh sifat kudrat dan iradat. Seterusnya, yang mustahil pula. Yang mustahil ditakluk oleh sifat ilmu. Benda mustahil ditakluk oleh sifat ilmu, tidak ditakluk oleh sifat iradat dan kudrat. Sama dengan wajib. Benda mustahil ditakluk oleh ilmu, tidak ditakluk oleh oleh kudrat dan iradat. Dan perkara yang harus jaiz, perkara yang harus, benda mungkin ditakluk oleh ilmu, ditakluk oleh ilmu dan juga ditakluk oleh kudrat dan iradat. Benda jaiz, artinya benda mungkin ditakluk oleh ilmu, ditakluk oleh kudrat dan iradat. Pendek katanya, tiga-tiga sifat itu ada bertakluk dengan sifat dengan benda mungkin. Tetapi jadi benda mungkin, ilmu ada bertakluk dengannya, kudrat pun ada bertakluk dengannya,
iradat pun ada bertakluk dengannya. Jadi ketiga-tiga sifat itu ada bertakluk dengan benda mungkin atau benda jaiz. Mungkin jaiz itu sama. Tetapi ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Dengan makna Tuhan tahu sedia kala lagi dah dengan benda mungkin. Tuhan tahu sedia kala lagi dah dengan benda yang mungkin. Itu dia. Dan itu dikatakan, itu masalah ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Tengok piawang kita. Tanya ada apa yang tahu boleh ngajar. Ta'alluq ilmu, ta'alluq ilmu dengan benda mungkin ialah ta'alluq ilmu ialah ta'alluq inkishaf, dengan maknanya nyata bagi ilmu Allah Ta'ala dengan benda mungkin. Mana cakap mudah-mudahnya Allah Ta'ala tahu dengan benda mungkin. Kenal dengan benda mungkin. Dan ta'alluq qudrat iradat pula, ta'alluq iradat pula dia ta'alluq dengan benda mungkin juga. Tetapi ta'alluq dengan benda mungkin itu ialah menentu, mengkandak dan menentu. Kandak dan menentu. Masuk. Bawa masuk. Ta'alluq iradat dengan benda yang mungkin. Ta'alluq dianya ialah menentu dan mengkandak. Mana menentu nak jadi macam mana, sifat macam mana, kecil besar setara mana, itulah. Ta'alluq qudrat ialah mengada dan meniada. Mengada dan meniada. Jadi ulang sekali lagi, ilmu ta'alluq dengan benda mungkin, ta'alluq inkishaf. Dengan maknanya Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah macam mana nak ada benda mungkin, apabila dia nak ada bila, lepas tu selepas pada ada tu nak ada bentuk mana, sifat mana, maka ilmu dah tahu sedia kala dah. Allah Ta'ala tahu dengan ilmunya, tahu sedia kala lagi dah benda ini akan ada bila, ada kat mana, sifat dia macam mana, putih hitam, kecil besar, panjang pendek, cakap mana, itu dah tahu sedia kala lagi dah. Sebagai ta'alluq stanjizi qadim. Kemudian iradat pula. Iradat itu menentu, buat plan. Iradat itu menentu, buat plan. Benda ini bila nak ada. Bila nak menentu bagi ada dia tu bila. Maka bagi sama dengan ilmu. Ilmu tahu katanya benda ini, contohnya kita ini, ilmu Allah Ta'ala tahu sedia kala dah. Allah Ta'ala tahu dengan ilmunya kita akan ada pada awal tahun 2000. Mulai ada pada awal tahun 2000. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. 200. Maka menentu oleh iradat akan ada kita pada tahun itu, pada masa itu. Dan ilmu Allah Ta'ala dia tahu katanya kita adalah orang lelaki. Tahu sedia kala dah katanya kita akan ada, kita mulai ada di awal tahun 2000 masalah. Maka menentu oleh iradat dengan ada kita tahun 2000. Dan ilmu Allah Ta'ala tahu katanya kita adalah orang lelaki. Tahu sedia kala lagi dah kata kita ni adalah orang lelaki. Maka iradat menentukan kita orang lelaki.
ilmu Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah, katanya kita ni warna kulit kitanya tak terlalu hitam, tak terlalu putih. Sederhananya, contohnya. Tak terlalu putih macam orang Eropah, tak terlalu hitam macam orang Afrika. Maka iradat menentukan warna kulitnya seperti apa yang dia tahu. Dan ilmu Allah Ta'ala tahu, katanya kita sekarang berat berapa kilonya. Tahu tu tahu sedia kala dah, katanya kita ni akan sekarang apabila dia umur 20 masalah, badan dia akan berat banyak ni, akan tinggi sebanyak ni. Maka menentu oleh iradat, sedia kala lagi katanya kita masa ini berat banyak ni, panjang ni. Katalah lain-lain lagi. Kemudian apabila sampai masa, maka kudrat pula mengadakan yang diplan oleh iradat tadi. Mengada, bila nak mengada kecil besar sakat mana, panjang pendek sakat mana, maka iradat, kudrat mengadakan mengikut yang diplan tadi. Jadi pendek katanya, kudrat dia mengadakan. Mengada tu, mengada akan apa yang diplan, yang ditentu oleh iradat. Dan iradat dia nak plankan suatu benda dengan ada bila, dengan besar mana, kecil mana, sifat dia macam mana, itu mengikut apa yang dia tahu. Dengan maknanya, kita katanya Allah Ta'ala tahu, katanya kita akan mulai ada pada bulan 1, pada satu hari bulan 1 tahun 2000 masalah. Maka iradat menentu begitu. Dengan maknanya iradat tidak menentu lain daripada apa yang ditahu oleh ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah Ta'ala tahu, katanya kita ni akan ada pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Iradat tidak menentu, katanya kita ni akan ada tahun 2001 bulan 2 tanggal 15. Tidak begitu. Jadi maknanya iradat plan mengikut apa yang ditahu oleh Allah tentang benda mungkin ini. Kemudian apabila diplan oleh iradat, katanya benda ini akan mulai ada pada satu hari bulan 1 tahun 2000, maka iradat kudrat tidak dimengadakan benda itu, tidak dimengadakan kita ini belum pada tu dan kemudian daripada itu. Jadi masa tu, jadi maknanya pendek katanya tiga sifat ni ada berhubung kait. Jadi maknanya kenapa kalau kita nak cakap dengan secara tertibnya, kenapa kalau kita tengok tengok bila lah, tengok pagi ni saja. Kenapa pagi ini Allah Ta'ala jadikan kita duduk di sini. Duduk di tempat kita belajar sekarang. Saya duduk di sini, orang ni duduk dalam bilik dia, orang ni duduk kat rumah dia, orang ni duduk atas kursi dia. Kenapa kita jadi duduk di tempat di sini, tempat masing-masing di sini, tempat masing-masing itu? Sebab sudah ditentu oleh iradat Allah Ta'ala dengan begini. Sebabnya ditentu oleh iradat dengan begini. Kenapa iradat menentu nak berjadi begini? Sebab dia tahu sedia kala dah benda ni, masa ni akan berlaku begini. Begitulah. Itu hubung kait di antara tiga sifat. Hubung kait di antara tiga sifat. Jadi contohnya kalau kita nak buatkan suatu rumah masalah. Contohnya apabila kita nak buatkan suatu rumah, sebuah rumah masalah, kita perlu kepada tahu rumah kita nak tu nak besar mana. Apabila kita fikir,
kita pun menentu. Rumah kitanya mesti luah ni, tinggi banyak ni, buka banyak ni. Maka apabila kita buat plan dah begitu, maka tukang tu mesti kena buat sama dengan kita plan. Maka jadi maknanya tukang nak buat itu kalau dia buat tak mengikut plan, maka sepatut dicelakan dia, sepatut dimarahkan pada dia. Jadi dia mesti kena buat mengikut plan. Plan tu mana kita dah menentu nak begini. Tapi nak bolehkah kita plankan rumah itu terdulu oleh kita pandai. Kalau tak pandai, tak boleh nak buat plan. Sudah kita buat plan, kita serah kepada yang mengurus. Begitulah. Jadi panjang huraiannya. Jadi pendek katanya, masalah katanya iradat ini dia menentukan akan mungkin, dia mengkandakkan mungkin dengan sifat yang dengan setengah-setengah sifat yang berlawanan. Tapi nak menentu tu kena sepakat dengan apa yang dia tahu. Itu saja maksudnya. Itu dengan secara pendeknya, Allah Ta'ala tak menentukan mungkin, melainkan berbetulan dengan apa yang dia tahu. Dia tahu kata putih, maka dia menentukan putih. Maka buat menjadi putih. Dia tahu kata benda ini putih. Itu ilmu, ta'aluk ilmu. Maka dia menentukan jadi putih. Itu taksis iradat. Maka dia buat jadi putih. Itu apa dia? Taksir kudrat. Itulah maksud katanya. Dan sebagai kandak dan menentu yang sekira-kira bertentang ia kandak dan menentu iradat itu dengan ta'alluq ilmu, dengan pengetahuan Allah, dengan mengetahui Allah. Dengan ta'alluq ilmunya dengan mungkin. Kenapa dia kata dengan mungkin? Sebab iradat tidak ta'alluq melainkan dengan benda mungkin. Begitu. Contohnya seperti mengkandaki dan menentukan seorang kita dengan ada lawan, yang lawan tidak ada. Seperti mengkandaki dan menentu akan seseorang kita dengan ada. Ada tu apa lawan bagi ada? Yang lawan tidak ada. Sebab Allah Ta'ala tahu sedia kala kata benda ni ada, akan ada, maka Allah Ta'ala menentukan bagi ada. Atau tiada. Kalau Allah Ta'ala tahu, contohnya anak orang mandul, Allah Ta'ala tahu katanya orang ni tak dapat anak sampai ke bila-bila. Sampai dia mati, dia tak dapat anak. Walaupun dia dah kahwin, dia tak dapat anak. Maka iradat Allah menentu katanya tak ada anak bagi orang ini. Atau menentu dengan tiada tu lawan dia, yang lawan ada. Kemudian apabila ada warna mana, besar kecil, sakat mana, tu dia katanya atas sifat putih. Putih ni lawan hitam dan lainnya lain hitam. Sifatnya, warna kulitnya, warna dianya putih. Kalau putih tu bukan hitam, bukan merah, bukan hijau, bukan kuning lah. Atau atas sifat hitam. Kalau hitam tu maknanya bukan putih dan lain-lain daripada putih. Mana kalau menentukan dengan hitam, seperti gagak, Allah Ta'ala menentukan dengan hitam, maknanya tidak menentukan dengan putih, dengan merah, dengan hijau, dengan kuning dan segala warna yang lain lagi. Atau lain pada hitam dan putih. Lain pada hitam dan putih seperti kuning, seperti kunyit. Masalan, Allah Ta'ala menentukan dengan warna kuning. Maka kunyit, Allah Ta'ala tahu sedia kala kunyit masalan. Kunyit itulah yang kita garam kunyit ikan. Kunyit, Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi dah tahu sedia kala kata kunyit ini berwarna kuning. Maka menentu oleh Allah akan kunyit itu dengan warna kuning. Apabila Allah Ta'ala menjadikan kuning, akan kunyit itu Allah Ta'ala mewarnakan kunyit itu. Atau merah. Kemudian besar kecil pula atas qadar bagian-bagian. Jadi kalau tahu Allah Ta'ala kata gajah besar, beratnya 500 kilo masalan.
Seekor gajah ni mesti besar, beratnya 500 kilo, maka menentu oleh iradat begitulah dan menjadi oleh kudrat begitulah. Seperti pendek lawan panjang, atau panjang lawan pendek, dan lainnya, lain pada sifat-sifat tadi, artinya lain daripada bagai-bagai yang tersebut. Lain daripada bagai-bagai yang tersebut. Lain pada kecil besar, lain pada panjang pendek, dan lain pada kuning putih dan kesemuanya. Maka itulah maksud katanya perkara yang dimenentu oleh iradat Allah Ta'ala. Ada tak ada, warna mana, kecil besar, panjang pendek, dan rezeki banyak mana, umur panjang pendek sakat mana, celaka bertuah, maka semuanya mengikut apa yang dimengetahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Bapa mak dia. Kata dia mana? Dan makna menghendaki. Saya nak minta sakat tu dulu sebab ada seorang guru datang ziarah pondok. Saya nak minta sakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Dan makna menghendaki itu menyajai dan sengeleng. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.